Hai korang, selamat datang ke YouTube channel Cumin Yusof. Terima kasih sebab korang sudi klik video ni. So hari ni kita akan cerita pasal pembunuhan di Klang, Kuala Lumpur pada tahun 2000. So let's go guys. Nur Suzaili Mokhtar. Nur Suzaili ni seorang lulusan graduan kejuruteraan komputer dari United Kingdom. Suzaili ni berasal daripada Kanga Perlis. Dia merupakan anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Nur Suzaili ni baru bekerja di Pantai Medical Center di Cawangan, Klang. Suzaili ni tinggal di rumah sewa bersama kawannya yang bernama Rosamliza Omar. Okey, itu adalah sedikit latar belakang tentang Suzaili ni. So sekarang jom kita masuk ke jalan cerita pada hari kejadian. Suzaili meninggalkan rumah sewanya di Kampung Baru tepat pada pukul 7.45 pagi pada tarikh 7 Oktober tahun 2000. Suzaili menaiki transport awam untuk ke tempat kerja iaitu Bas Express Kiara. Bas tersebut bernombor flat WDE 4256. Bas itu menuju ke Pelabuhan Klang dari Terminal Bas Klang di Kuala Lumpur. Bas tiba di Klang lebih kurang pada pukul 8.15 pagi. So, bas hantarlah setiap seorang penumpang di tempat-tempat yang dia singgah sampailah yang tinggal dalam bas tu hanya tinggal Suzaili dengan seorang penumpang Bangladesh. Tetapi warga Bangladesh ni pun turun daripada bas di perhentian bas sebelum perhentian yang terakhir. Okey, sekarang Suzaili dah tinggal seorang sahaja penumpang dalam bas tu. Semua penumpang lain dah turun daripada bas. Selepas itu pemandu bas ni terus melencong ke Jalan Bukit Tinggi. Pemandu bas tak lalu jalan yang sepatutnya dia lalu. Jalan yang sepatutnya dia hantar Suzaili ni. By the way, nama pemandu bas ni Hanafi Mat Hassan, berumur 34 tahun ketika itu. Dia ni, pemandu bas ni telah bercerai sebanyak 3 kali dan dia merupakan seorang banduan. Rekod polis juga menunjukkan bahawa dia dicari untuk kes rogol lain di Mentakap Pahang pada tahun 1988. Pada tahun 1994, Hanafi juga pernah dituduh melakukan pecah amanah dan disabitkan dengan kes rompakan di Terengganu pada tahun 1996. Pihak polis mengatakan yang Hanafi ni berasal daripada Bacok, Kelantan dan baru mula kerja di bas syarikat itu 10 hari sebelum kejadian. Okey, kita balik semula ke Suzaili. Suzaili dah mula perasan yang bas ni dah lalu jalan lain, bukan jalan yang sepatutnya dia pergi ke Pantai Medical Center tu. Suzaili dah mula panik dan dia cuba nak selamatkan diri dia untuk keluar daripada bas itu melalui pintu kecemasan bas itu, tetapi gagal. Kenapa gagal? Sebab Hanafi dah kunci pintu kecemasan tu melalui butang auto yang ada dekat dengan driver tu. Suzaili mula menjerit dan ketuk-ketuk cermin bas tu untuk minta tolong dengan orang luar, tapi malangnya cermin bas tu agak gelap dan orang tak nampak dia dekat dalam. Ada seorang saksi yang bernama A. Devon, seorang pelajar berumur 18 tahun yang menaiki basikal untuk ke tuition. Devon ni nampak sebuah bas di sepanjang lorong Pegaga di Klang. Dan Devon ni dapat nampak ada sesuatu yang tak kena dalam bas tu. Devon nampak seorang perempuan yang tidak berpakaian, bogel ya kawan-kawan, seorang perempuan bogel yang berada di dalam bas itu. Dan perempuan itu adalah Suzaili. Bila Hanafi ni nampak Devon ni tengah tengok dekat bas tu, Hanafi terus pergi ke Devon, dah halau Devon untuk pergi dari situ, untuk beredar daripada situ. Oi budak, kau belah daripada sini, kau buat apa duduk sini? Kau belah. Selepas menghalau Devon, Hanafi berasa kawasan tu dah tak sesuai untuk dia buat kerja jahat dia. So dia belah daripada kawasan tu untuk pergi ke kawasan lain. Yang bagusnya Devon tu tak terus belah daripada kawasan tu ya guys. Bila Devon dah nampak yang bas tu nak belah, dia terus kejar bas tu menaiki basikal dia.
Dan ada 3 orang awam yang nampak Devon ni tengah kejar bas tu naik basikal. Diorang yang 3 orang ni pun tolong sekali kejar bas tu. Bagus kan? Mereka berempat ni terus kejar bas tu sampailah dekat bulatan Taman Cilium. Sebelum bas itu membelok ke Jalan Sambau. Bila bas tu dah berhenti, Devon ni dengan beraninya dia pergi dekat bas tu. Dan Devon ni dapat nampak yang Hanafi ni berjalan ke tempat penumpang sambil menurunkan seluar dia. Bila Hanafi ni menyedari keempat-empat lelaki tu ada dekat kawasan bas dia, dia terus beredar untuk kali yang kedua. Hanafi juga telah merogol dan meliwat Suzaili. Setelah Hanafi selesai memangsa, Hanafi telah menggunakan selendang Suzaili untuk mencekik Suzaili sampai mati. Kemudian Hanafi membuang mayat Suzaili yang tidak berpakaian langsung dan tidak bernyawa itu keluar daripada bas dia. Dia buang mayat tu berhampiran tapak pembinaan berdekatan dengan jalan Bukit Tinggi. Kemudian Hanafi berlalu pergi tanpa ada rasa belas kasihan. Betul-betul binatang Hanafi ni tau. Kau dah rogol, kau dah liwat orang tu, lepas tu kau buang orang tu macam tak ada apa-apa yang jadi lah. Orang ramai yang telah menemui mayat Suzaili pada petang yang sama terus telefon polis untuk buat report. Ketika mayat Suzaili ditemui, selendang yang mencekik Suzaili itu masih berada di leher Suzaili dan kasut masih tersarung di salah satu kaki dia. Suzaili tidak mempunyai sebarang dokumen pengenalan diri ketika dijumpai. Mayat Suzaili telah dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah di mana bedah siasat mendedahkan bahawa Suzaili telah dirogol dan diliwat dan dicekik sampai mati. Laporan juga menunjukkan si mati telah mengalami 44 kecederaan yang mengejutkan pada badan, termasuklah patah leher. Sampai patah leher orang tu kau kerjakan. Betul-betul kuat kau tarik kain tu ya. Korang bayangkanlah betapa kuatnya Hanafi tu tarik selendang tu sampai boleh patah leher orang tu weh. Hanafi telah ditangkap selepas 3 hari daripada kejadian, lebih kurang pada pukul 2.45 petang di terminal bas di Pelabuhan Kelang. 5 jam lepas penangkapan Hanafi, polis membawa Hanafi ke terminal bas di Kelang. Sesampainya mereka di sana, Hanafi menunjukkan longkang di mana merupakan dalam longkang itulah dia buang beg tangan Suzaili tu. Di dalam beg tangan Suzaili itulah adanya dokumen-dokumen dia, dokumen pengenalan diri dia, dan nasib baik beg tu masih ada dalam longkang tu. Hanafi telah didakwa di Mahkamah Tinggi Shah Alam atas dakwaan rogol dan pembunuhan Nur Suzaili pada 1 November tahun 2000. Walau bagaimanapun dia tidak mengaku bersalah. Perbicaraan yang dimulakan di Mahkamah Tinggi pada awal tahun 2001 dan memanggil seramai 55 saksi dan mengambil keputusan selama 62 hari. Mahkamah Tinggi Shah Alam mendapati Hanafi bersalah atas dakwaan pembunuhan dan menjatuhkan hukuman mati ke atasnya dan hukuman gantung yang sepatutnya dijalankan pada tarikh 26 April 2006. Dia juga dijatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun dan diperintahkan untuk menerima 12 sebatan atas dakwaan merogol. Hanafi menghabiskan rayuan terakhirnya di Mahkamah Persekutuan pada 12 Disember 2006. Hanafi telah digantung pada 18 Disember 2008 di penjara Kajang. Yang sedihnya Suzaili ini adalah satu-satunya anak perempuan daripada 4 beradik. Ibu bapa Suzaili ni sayang sangat dengan anak perempuan dia ni. Sampaikan mak bapak Suzaili ni sanggup cagarkan rumah mereka untuk membiayai pelajaran Suzaili di UK. Yang membuatkan pihak keluarga Suzaili ni sangat marah. Sepanjang perbicaraan Hanafi ni langsung tak tunjuk muka yang bersalah ataupun muka keinsafan. Langsung tak ada. Muka dia selamba je weh. Selamba je orang kata Info tambahan, semasa hari kejadian, isteri Hanafi ni baru 2 minggu saja melahirkan anak mereka.
Sedih kan? Isteri dan pantang, suami buat hal, masuk penjara. Sedih gila. Okey, untuk kawan-kawan wanita dekat luar sana, di mana pun korang berada, dalam bas ke, luar bas ke, tolonglah berhati-hati. Okey, kalau korang tengok orang tu macam tak betul je, macam tak ngam je, so hati-hati, cepat-cepatlah call minta bantuan. So korang pun janganlah pergi mana-mana seorang diri. Lagi-lagi perempuan. Kalau lelaki tak apa, tapi kalau perempuan tak boleh seorang-seorang. Sekurang-kurangnya korang kena ada teman 2 orang. Okay? So korang, kita jumpa lagi untuk next video. Jangan lupa subscribe YouTube channel Comel. So bye korang.